Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita sambung dengan pembelajaran yang seterusnya. Okey, cikgu nak terus kamu perhatikan berkaitan dengan lorikkan rantau yang memuaskan ketaksamaan. Apa maksud lorikkan rantau yang memuaskan ketaksamaan? Maksudnya kita nak lorik. Faham lorik kan? Kita nak lorik. Rantau ni maksudnya kawasan. Kawasan yang memuaskan ketaksamaan berikut. Okey. Kita terus tengok pada buku kerja awak ya, muka surat 81. Okey, pada buku kerja ini kita tengok contoh lah ya, dia bagi contoh ni. Okey, contoh. Okey, apa yang kamu boleh dapat di sini? Okey, ini ialah X besar atau sama dengan 3. Okey, jadi sebelum kita boleh melorek kawasan tersebut, kita kena tahu dia punya had dia. Kita kena tahu mana dia punya garisan dia. Okay, dalam keadaan ni, garisan yang kita perlu rujuk ialah garisan X sama dengan 3. Ya. Jadi di mana garisan X sama dengan 3? Okey, bila dia hanya melibatkan satu pemboleh ubah sahaja, ia lebih mudah untuk awak faham. Kalau dikata X, X sahaja maknanya garis lurus tersebut mesti memotong paksi X. Yang mana paksi X? Okey, paksi X yang ini. Ini paksi X. Kan, jadi dia mesti potong. Bila potong dia mesti cross macam ni. Gitu. Nak potong dekat mana? Okey, disebabkan dia X lebih besar atau sama dengan 3. So, kita kena potong garisan X sama dengan 3. Pada X3 tu. So, X3 ialah di sini. Jadi, apa yang perlu buat? Lukis garis lurus di sini. Okey. Sebelum lukis garis lurus sebenarnya, pelajar kena perhatikan. Okey, perhatikan apa? Ni, simbol ini. Okey, saya besarkan sikit. Okey, simbol ni lah simbol. Okey. Simbol lebih besar atau sama dengan. Okey, kalau simbol tu ada calit, ada sama dengan di situ, garis lurus yang kita perlu lukis ialah garis yang lurus. Maksudnya garis yang solid, tidak putus-putus. Macam inilah. Tetapi seandainya dia punya simbol itu begini, tak ada calit, so garis yang perlu pelajar lukis adalah garis putus-putus. Macam mana garis putus-putus? Garis putus-putus tu macam ni. Okey, kita letak pembaris dekat sini. Okey. Kita buat garis putus-putus. Macam ni maksud garis putus-putus. Itu maksud garis putus-putus. Okey, tapi memandangkan soalan ini, memandangkan soalan ini ada calit, kan ada calit ni, so garis kita adalah garis lurus yang full macam ni. Okey. Kemudian, sekarang bila dah ada garis tersebut, barulah kita boleh tentukan kawasan mana yang perlu dilorikkan. Okey. Simbol ini membawa maksud lebih apa? Besar ke kecil? Kalau lupa, buat ni, buat garis tepi dia. So, nampak huruf apa? Huruf B. Besar. Kalau kita faham, bila ni melibatkan paksi X dan paksi Y macam ni, satah kartesan macam ni, belah kanan pastinya lebih besar. Belah kiri lebih ke kecil. Positif kanan kan? Okay. Jadi, lebih besar ialah di sebelah kanan. Maka dengan itu, kita lorikkan kawasan yang berada di sebelah kanan garis lurus tersebut. Okey. So, ini contoh yang pertama. Okey. Soalan 1 lebih kurang dengan soalan dengan contoh. Okey, saya nak terus pergi awak buat sendiri ya. Saya pergi pada soalan 1B di sini. Okey, soalan 1B merujuk kepada ni. Simbol dia. Simbol apa ni? Okey, simbol lebih besar. Lebih besar. Tak ingat saya kata apa? Buat garis sebelah dia tu. Buat garis sebelah dia. Nampak huruf B kan? So, besar. Lebih besar. Ada calit tak? Tak ada calit. So, bila tak ada calit, makna garis dia adalah garis putus. Tu kena ingat yang tu. Okey. Sekarang ni dia satu pun boleh ubah sahaja. X sahaja. So, makna kita kena potong paksi X. Di mana? Negatif 4. Okey. Soalan ni dah diberikan dengan jelas kat mana negatif 4. So, awak just ambil pembaris. Buat garis lurus yang memotong negatif 4 di X itu dengan satu garisan putus. Sebab dia tak ada calit kat situ. Tak sama dengan. Kan? Okey, jadi soalannya ialah, simbolnya ialah lebih besar. So, lebih besar kanan atau kiri perlu dilorikkan? Ya, sebelah kanan perlu dilorikkan. Okey. Jadi, ini berkaitan dengan X. Okey, X lebih besar. Jadi, okey.
Cuba perhatikan yang seterusnya. Kita tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat 83. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 tu masih sama macam tadi juga. X juga kan. Ini X lebih kecil daripada negatif 3. Ini X lebih kecil atau sama dengan 5. Maknanya lorikkan dia belah mana bila lebih kecil? Mesti belah kiri. Saya nak bawa pelajar tengok soalan yang seterusnya ini. Soalan nombor 3. Saya ambil soalan 3A lah ni. Soalan 3A. Kalau tadi satu pun boleh ubah X sahaja. So yang ini satu pun boleh ubah juga, tetapi dia melibatkan Y. Y. So adakah penyelesaian dia sama? Kalau tadi saya kata pertama, bila dia tak ada garisan, kita kena wujudkan garisan tersebut. So ini ialah Y lebih besar atau sama dengan 2. Maka dia merujuk kepada persamaan Y sama dengan 2. So kena wujudkan di mana garis Y sama dengan 2. Kalau tadi X sama dengan 3, kita potong paksi X pada 3. So bagi yang ini, bila Y sama dengan 2, makna kita potong paksi Y pada 2. Kita buat garis lurus di sini. Putus-putus ke? Tidak. Nampak ada calit kan? Ada calit kat sini. So makna garisnya adalah garis yang bukan putus-putus. Itulah garisan Y sama dengan 2. Dia minta lorik kawasan mana? Dia tulis sini lebih besar kan? Kalau lebih besar, kalau garisan itu melintang, yang lebih besar di mana? Belah atas ataupun belah bawah? Pastinya yang belah atas. Belah atas ini kawasan yang perlu dilorikkan. Jadi saya nak pelajar fahami dulu bila dia melibatkan hanya satu pun boleh ubah. Bagaimana untuk kita lorikkan kawasan. Kalau X tadi, kanan lebih besar, kiri lebih kecil. Kalau Y, atas lebih besar, bawah lebih kecil. Dan ingat, garis dia putus-putus ataupun tidak. Cuba fahamkan dan cuba buat latihan muka surat 81 dan 82 itu yang berkaitan dengan yang saya tunjukkan ni lah.